Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Chu. Jadi pada kali ini untuk 10 video yang akan datang ini, Pak Chu mendapat tajaan daripada MSU, Malaysia Management Science University. Jadi terima kasih kepada MSU kerana sudi menaja video Pak Chu yang berikutnya, iaitu 10 video yang akan membicarakan tentang, banyakkannya membicarakan tentang renewable energy ataupun tenaga yang boleh diperbaharui. Jadi pada tajuk kepada kali ini, Pak Chu akan menceritakan secara ringkas apa itu renewable energy ataupun tenaga yang boleh diperbaharui. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahawa masalah tenaga ini dah dibincangkan secara meluas, bukan sahaja di negara kita tetapi juga di peringkat antarabangsa. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Dubai, 30 November hingga 12 Disember ada berlaku COP 28. Pemimpin dunia membincangkan tentang perubahan iklim yang berlaku. Jadi perubahan iklim ini adalah ada kaitannya dengan renewable energy, dan ada satu topik yang memang betul-betul dibincangkan tentang renewable energy ataupun tenaga yang boleh diperbaharui oleh pemimpin dunia. Jadi apa sebenarnya tenaga yang boleh diperbaharui ini? Jadi sebagai contoh, sekarang ni kita adalah tenaga yang banyak digunakan adalah daripada sumber hidrokarbon ataupun daripada sumber minyak dan gas, dan juga daripada arang batu. Ini adalah merupakan satu penyumbang kepada pembebasan karbon dioksida di atmosfer, di mana kalau sekiranya pembebasan itu terlampau tinggi ke atmosfer, maka dia akan memberi kesan kepada kesan rumah hijau ataupun peningkatan suhu dunia. Jadi kalau sekiranya andai kata berlakunya peningkatan suhu dunia, maka akan berlakulah kesan-kesan kepada alam sekitar, yang mana terutama sekali glasier-glasier yang ada di kutub utara dan juga kutub selatan itu akan cuba mencair. Kalau mencair secara eksesif, secara lebih dalam skala yang besar, maka dia akan beri kesan kepada kenaikan paras laut. Jadi apa yang kita dapati sekarang ni, macam kalau kita tengok daripada artikel daripada berita-berita yang dikeluarkan, di mana ada satu bongkah besar ais di kutub utara dah berpecah dan kemudian sekarang ni dah menjadi macam iceberg di mana dah hanyut, dan kemudian dalam proses pencairan. Jadi kita tahu bahawa proses pencairan bukan satu perkara yang cepat, bukan jadi sekelip mata macam tidak. Dia akan menjadi secara perlahan, dan walau macam mana pun dalam jangka masa yang panjang akan memberi kesan juga kepada kenaikan paras laut. Jadi apa yang dikatakan bahawa bongkah yang sekarang dia dah berpecah daripada kelompok besar ais di kutub utara itu adalah dikatakan hampir sebesar daripada England. Besar mana kita pun tak tahu besar mana tu. Besar sangat kan. Jadi itulah yang diceritakan kepada kita oleh saintis-saintis yang terlibat dengan perubahan iklim ini. Jadi walau macam mana pun ini adalah perubahan iklim yang berlaku pada masa sekarang ni, tetapi sebagaimana yang Pak Chu cerita dulu, PETM, pollution eocene temperature maximum, ataupun kalau di mana berlakunya satu fenomena yang betul-betul ekstrim pada dunia kita ni, yang berlaku pada lebih kurang dalam 55.5 juta tahun dahulu, dan kemudian masa yang diambil untuk proses ini adalah lebih kurang dalam 200,000 tahun. Maka berlakunya pencairan ais di kutub utara dan kutub selatan, dan kemudian berlakunya perwapan yang agak hebat. Jadi maknanya kenaikan paras laut pun taklah setinggi mana, sebab berlakunya proses perwapan yang tinggi sebabkan temperature ataupun suhu yang tinggi terhadap kepada permukaan air. Jadi apabila berlakunya proses berkenaan menyebabkan satu fenomena di mana
organisma benthic organism yang berada di bawah lautan mati, dan kemudian inilah berlakunya suatu pengumpulan daripada organisma berkenaan dalam satu zon yang dipanggil zon PETM, ataupun Paleocene Eocene temperature maximum. Jadi inilah yang berlaku di atas muka bumi kita sebenarnya. Itu adalah pada masa inilah berlakunya satu fenomena yang temperature yang tinggi sekali di atas muka bumi. Tetapi apa yang kita bincangkan sekarang ni adalah rintitan daripada itu adalah berlakunya proses berlakunya proses penjujukan dan juga pemanasan. Penjujukan dan pemanasan itulah merupakan fenomena alam, fenomena yang berlaku pada atas muka bumi kita ini. Jadi daripada situlah maka berlakunya kenaikan paras laut dan juga penurunan paras laut yang terjadi di dalam masa geologi. Jadi inilah yang fenomena ini yang ditakuti oleh penduduk dunia sekarang ni, di mana apabila cairnya ais, maka akan berlakunya proses kenaikan paras laut, maka dia akan tenggelamlah suatu tempat-tempat yang mana berhampiran dengan mana dia punya kadar ketinggian pada paras laut itu ada ketinggian daratannya adalah rendah, maka dia akan tenggelam. Jadi inilah merisaukan banyak pihak di atas muka bumi ini, atas dunia ini. Maka itu berlakunya perlunya ditukar balik dan dikawal pembebasan karbon dioksida di atmosfer, atau dengan kata lain supaya karbon dioksida yang dihasilkan itu dapat dikawal dan boleh mengurangkan pemanasan secara global. Jadi salah satunya adalah secara renewable energy ataupun tenaga yang boleh diperbaharui. Sebagai contoh, kita banyak tumpu kepada gas, kata CBM sebagai contoh, coal bed methane. Coal bed methane adalah methane yang ada bersama-sama dengan arang batu. Kita ambil gas dia aja. Okey, kita ambil gas dia kemudian mungkin boleh concentrate ataupun bertumpu kepada geothermal energy ataupun tenaga daripada geothermal, di mana ada mata-mata air panas yang bersuhu tinggi. Itu akan ada berpotensi untuk digunakan sebagai plant ataupun power plant untuk menghasilkan tenaga. Dan kemudian mungkin juga disebabkan oleh dalam keadaan cuaca di Malaysia ini, kita ada kita ada sunlight ataupun pancaran cahaya matahari yang agak tinggi juga. Jadi itulah kita akan gunakan solar panel, dan ini adalah digunakan sebagai bahan untuk ambil tenaga daripada solar. Dan juga ada setengah-setengah negara, bukan di tempat kita ni tak ada lagi lah, dia ada windmill ataupun satu kipas yang besar terpasang sama ada di lautan atau juga di daratan, untuk supaya daripada angin itu dapat di-generate atau dihasilkan tenaga. Yang tenaga ini adalah tenaga elektrik yang boleh digunakan untuk umum, dan juga menggunakan biomass atau benda-benda yang terhasil daripada tumbuh-tumbuhan, dan kemudian dibakar dan kemudian dihasilkan tenaga. Dan sebenarnya banyak lagi lah yang digunakan sebagai pengganti kepada minyak dan gas, dan juga coal ataupun arang batu yang boleh mengakibatkan berlakunya penambahan karbon dioksida di angkasa raya atau di atmosfer. Jadi itulah secara lebih kurang apa itu tenaga yang boleh diperbaharui. Akan Pak Chu ceritakan satu persatu, tetapi cuma yang berkaitan dengan geologi sahaja.
Jadi sebagai contoh, kalau biomass itu adalah lebih luar daripada bidang pacu pun tak berapa pasti juga. Tapi apa yang berkaitan dengan bidang pacu akan pacu ceritakan yang ada kaitan dengan tenaga yang boleh diperbarui. Jadi insyaAllah, jadi di episod yang akan datang ini akan pacu kupaskan satu persatu apakah tenaga yang boleh diperbarui, yang boleh kita generate untuk sama-sama kita menjaga supaya tidak melakukan pembebasan karbon dioksida yang terlampau di atmosfer, demi untuk mengawal gas rumah hijau ini agar suhu dunia tidak meningkat secara ekstrim. Jadi itulah saja yang dapat Pak Chu ceritakan secara ringkas apa itu tenaga yang boleh diperbarui. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang dengan secara yang lebih terperinci. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.